Itu sebabnya kita selalu meletakkan bahawa jangan menghukum sehingga mahkamah yang menghukum. Certified. Yes, semua ni original. Untuk kita mewawarkan kepada netizen, letak dalam Instagram, Facebook, kat situ mungkin saya tak berapa setuju. Saya jadi suspek tak? Kalau saya jadi suspek, saya pergi sendiri, tak payah panggil. Brother Firdaus cakap pasal macam terpukau. Grooming sex ni macam mana sebenarnya berlaku? Mungkin orang kat luar tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Kita nak tahu macam mana. Okey, pengalaman banyak. Kalau kita kata sexual grooming ni, predator sexual ni dan sebagainya, menggunakan kedudukan dia, populariti dia dan sebagainya, dia biasanya adalah orang yang dilihat lebih tinggi dari segi kedudukan sosial dia. Dia akan ambil perhatian. Lepas tu dia akan masuk kepada soal peribadi. Ini saya nak tanya ni bukan nak benda lucu atau bukan. I nak tahu. Oh, baru kahwin dengan suami ada masalah. Oh, kenapa? Oi, malam pertama macam mana? Dia akan tanya soalan-soalan tu. Jadikan orang tu pelan-pelan menerima dia. Oh, suami dia orang Arab ke? Mesti kuat, mesti macam-macam. Dia akan, macam mana? You suka? Lepas tu dia akan masuk ke lebih deep lagi. Oh, anak ada ke? Berapa kali? So dia akan masuk. Lepas tu dia akan kata, awak tu cantik. Dia akan puji. Condition. Sebab bila puji, bayangkan suami tak pernah puji dia cantik. Wih, dia puji aku ni lagi dia famous. Orang famous kalau Datuk puji seorang perempuan, Datuk puji aku, Datuk Roshan puji aku. Kembang dia rasa happy. Dia rasa sense of belonging. Dia ada proses dia. Bukan ada ayat baca pukau, sebenarnya cara dia bercakap tu. Apa yang Saudara Firdaus buat ni, PDRM marah tak? Nak kata PDRM marah, sebab tu kalau bila kata ada PDRM, kata buka kertas siasatan dan sebagainya, saya ni rakyat Malaysia, saya nak ikut undang-undang. Saya terus arahkan peguam saya kata tolong call polis, hubungi polis, saya jadi suspek tak? Kalau saya jadi suspek, saya pergi sendiri, tak payah panggil. Lepas tu bila dah check, bukan saya. Yang disiasat tu orang lain, tak merujuk kepada saya. Dan semua ini adalah pendedahan, kesedaran dan sebagainya. Walaupun awak dihina, brother, awak dikatakan punca kepada segala-galanya, awak boleh menerima benda tu? Saya terima je, Datuk. Saya terima je. Dan saya kata terus terang, demi nama Allah, saya maafkan. Saya maafkan sebab mereka tak tahu dan saya tak boleh bagi tahu. Saya tak boleh bagi tahu. Susah. Saya sebenarnya lebih sakit hati sebab banyak benda saya tak boleh bagi tahu dan melihat netizen dapat dosa kering. Sebab tu saya selalu nasihat, saya kata apa? Demi akhirat jangan cakap apa-apa. Tak payah memihak kepada saya, tak payah memihak kepada siapa. Saya hanya buat untuk kesedaran. Okey, itu saja. Sembang viral semua orang tahu yang bahawa kita tengah berbincang tentang satu isu yang agak panas. Bukan agak tetapi terlalu panas di negara kita. Jadi kita pernah berbincang dalam sembang viral tentang penunggang agama. Dia membawa perkataan di hadapan tu dengan seorang agamawan. Adakah dia menjejas agamawan yang lain pada pandangan Ustaz? Dia apabila berlaku orang kata apa? Orang muda hari ni panggil cop. Bila dah cop ustaz tu, bila cop agamawan ada perangai-perangai yang tak elok, dia akan efek kepada semua. Hatta saya sebagai ahli akademik di universiti, walaupun saya akademik, tetapi saya terlibat sebagai pendakwa, penceramah di televisyen dan sebagainya, di masjid dan surau. Tetap orang akan ada nampak, kenapa ustaz-ustaz sekarang ni macam ni ya? Kenapa ustaz-ustaz? Orang akan bertanya, betul ke ustaz ni? Betul ke? Saya selalu mengambil pendekatan, kita serahkan kepada pihak berkuasa, biar pihak berkuasa yang akan menentukan. Itu sebabnya kita selalu meletakkan bahawa jangan menghukum sehingga mahkamah yang menghukum. Sejak kebelakangan ni terlalu ramai ada yang keluar daripada rancangan reality, berbagai-bagai stesen membuat orang. Sebelum ni tidak ada. Sebelum ni tidak ada yang berlaku sebab begini. Sebelum ni tak ada laman sosial, tidak ada media sosial yang dahsyat. Bila berlaku akan terpalit dan sebagainya, bayangkan kalau isu begini dibawa oleh liberal, dibawa oleh orang yang anti-Islam, lagi teruk. Tetapi bila kita bawa, kita bukan benci, kita bukan hasad dengki, tapi kita cuba nak membetulkan. Dan bila kita bagi umum, orang ingat, semua ustaz-ustaz macam tu. Antara strategi dalam media kami, ada kalanya perlu dinamakan supaya tak terpalit pada orang lain. Kita kena ada proses. Dia kena proses. Penurun Quran pun Allah boleh terus turunkan sekaligus bagi hal haram settle. Tapi Allah masukkan ayat Quran, syurga neraka, tetap iman, kemudian satu persatu diharamkan. Ada conditioning dia. Kita kena belajar Ibro dari situ. Datuk lebih faham lah. Tapi maksudnya, kita kena ada conditioning supaya masyarakat boleh terima. Sebab bayangkan tiba-tiba meletup. Tak boleh bawa bincang. Macam mana brother? You pastikan benda tu real, benda tu betul. Tengok brother dah tembak. Tiba-tiba benda tu tak betul. Tiba-tiba polis kata, itu tidak tepat. Betul. Itu kerisauan. Sebab tu bila datang kes-kes kami, first thing skeptic mind, ini tak betul. Skeptical mind kami ada tak betul. Kau menangis depan aku tak percaya. Apa kami buat? Pakai analisis, pakai forensic IT. Okey, you ada screenshot.
sorry, screenshot saya tak bawa. I nak your phone. Tengok betul-betul. Hantar dekat Forensic IT. Berlaku tak benda ni? Ada tak bil telefon? Pernah tak you terima call? I nak tengok semua tu. Bukan saya uruskan tu. Saya bukan, saya ni pendakwa biasa je, cekai. Kita hantar fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, bagi kepada Forensic IT. Berlaku tak? Forensic IT certified. Yes, semua ni original. Kita nak jaga apa? Tapi bahan-bahan tu adakah diserahkan kepada pihak berwajib? Memang polis. Semua polis ambil lah. Dah. Kami tak simpan. Maknanya you bekerjasama dengan pihak polis lah. Kami bawa mereka pergi ke balai polis dan sebagainya. Lepas tu kami bagi kaunseling dan sebagainya. Sebab pra dan pasca. Pra nak report, dia pra tu, betul ke? Dah sampai ni. Dia akan macam ni. Kalau Tok tengok dia orang punya tu, kalau orang tak pernah jadi mangsa, dia macam nak frame orang, dia relax lah. Maknanya dia dah jadi satu penyakit yang dia dapat, yang itu satu kena dah, yang ini pula dia dapat macam satu kemurungan yang hebat lah. Siap ada laporan perubatan Ada yang lagi. bunuh diri ya? Yes, nak bunuh diri sebab kemurungan, sebab I cannot brain it, man. Sebab dia bukan jenis tu, tapi disebabkan tadi tindakan dia, akhirnya dia terjebak dalam tu dan dia tak boleh terima keadaan tu. Sebab tu saya selalu nasihatkan semua mangsa-mangsa kami kata haram tengok Facebook, Instagram semua, jangan tengok komen. Sebab sakit lagi korang. Sebab tengoklah netizen salahkan mangsa. Mereka tak faham yang kau lah yang buat apa. Dia tak faham apa itu sexual grooming. Ustaz, zaman-zaman dulu ni dulu pernah tak berlaku perkara-perkara macam ni, Ustaz? Zaman Nabi ada para sahabat yang membawa cerita-cerita atau membawa maklumat-maklumat kepada Nabi. Tapi Nabi akan minta data. Nabi akan minta saksi. 4 orang saksi. Nabi akan minta detail. Sehingga nak menentukan orang tu berzina ke, orang tu buat benda yang haram ke, semua Nabi nak bukti. Jadi samalah juga dalam perkara hari ni. PDRM, pihak-pihak berwajib, dia tidak akan mudah-mudah nak tentukan. Betul. Sehingga benda itu dapat dibuktikan dari dengan segi fakta yang Islam, betul. dari segi Islam, predator sex ni dia membawa nama agama ke situ. Perlu atau tidak kita sorokkan perkara ni and then kita buat siasatan secara dalaman, atau perlu didedahkan dalam keadaan konteks sekarang? Dalam bab nak menjaga sama ada kena gangguan seksual dan sebagainya ini, sebelum kita nak bawa kepada pihak berwajib, kita perlu ada kajian dalaman. Ada setengah NGO dia buat kajian dalaman dengan bukti apa semua, barulah dia buat report polis, dia menyampaikan kepada polis, dia bagi semua pembuktian, dan pembuktian itu akan dianalisa oleh polis. Dan polis akan mendapatkan data-data yang lain pula, sokongan. Jadi itu cukup bagus. Ini untuk apa? Untuk kita menghalang berlakunya gangguan seksual macam ni. Betul saya cakap, saya bukan nak membuka aib siapa-siapa. Sebab kita ahli akademik, kita nak fakta itu jelas. Betul. Saya selalu kalau macam hantar saudara Firdaus, bila saya tanya, apa benda yang berlaku ni, tak boleh selesai dalaman ke? Jadi kita akan tanya, dia akan bagi tahu, saya dah berurusan dengan polis, saya dah berurusan dengan PDRM, saya dah berurusan dengan ni semua orang-orang belakang tu orang-orang yang kuat. Jadi itu sebenarnya membantu pihak berwajib. Cuma untuk kita mewawarkan kepada netizen, letak dalam Instagram, Facebook, kat situ mungkin saya tak berapa setuju. Kenapa baru sekarang predator sex ni dihentak begitu kuat? Ianya baru berlaku ke sudah lama berlaku, brother? Kalau ikut rekod kami, ikut rekod mangsa, daripada mangsa, seawal 5-6 tahun lepas pun ada. Kenapa tak 5-6 Sebab mereka tak datang kepada kami. So kebanyakan mereka, macam tadi Datuk ada tanya tentang zaman dulu ada berlaku ke dan sebagainya. Even ketika zaman sosial, media sosial tetap berlaku, tetapi ramai mangsa-mangsa ini mereka tak nak keluar sebab takut kena kecam, takut family tak percaya, takut malu. Ada family yang saya jumpa yang akhirnya bersama buat report, bila anak sendiri tunjuk pun dia tak percaya. Ini tak mungkin. Anak sendiri lepas tu tunjuk ni video ni, dia message ni bukan screenshot video ni tengok, Tak percaya juga. tetap tak percaya. Itu taksub lah dia kan? Dia bukan taksub. Image yang ditunjukkan agamawan bila dekat medsos, ya Allah, malaikat, tak boleh. Jadi lepas tu langsung mereka terpaksa percaya, tapi mereka tetap mengambil pendirian, kita ni siapa. Satu perkara saya nak kongsi kepada semua para pendakwah dan juga ustaz-ustaz di luar sana. Hubungan sesama ustaz itu kena kuat. Sebab kadang-kadang kawan-kawan ni lah yang akan kenal siapa kawan, siapa sahabat. Betul. Saya dengan Datuk Rosyam, kalau orang kata Datuk Rosyam gini, Datuk Rosyam dengar orang cakap tentang saya, dia tahu saya. Jadi akan ada backup by kawan-kawan rapat. Itu penting. Betul. Itu sebabnya Nabi suruh mencari sahabat yang baik. Betul. Ada orang kata Firdaus Wong ni dengki. Di belakang kami pun sekumpulan ramai asatiza, kami berdebat sesama kami beberapa jam. Tak berbaloi demi hasad nak buat macam tu. Tak berbaloi. Orang munafik luarnya lain, belakangnya lain.